Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Nurul Nadira binti Azmi. Pada segmen kali ini, kami akan membentangkan bab 2 iaitu teori-teori etika. Sebelum itu, mengikut Kamus Dewan Bahasa 2005, teori membawa maksud pandangan manakala etika membawa maksud prinsip moral atau nilai-nilai anda yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Jadinya, teori-teori etika ni boleh dikatakan sebagai pandangan-pandangan yang berkenaan moral untuk yang kita boleh gunakan dalam kehidupan kita untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam bab 2 ni, terbagi pada dua komponen besar iaitu teori etika klasik dan teori etika moden. Teori etika klasik ni teori etika yang dah ada sejak zaman dahulu lagi. Dan teori etika klasik ni terbagi kepada dua lagi komponen kecil iaitu teori kebaikan dan teori teleologi. Manakala teori etika moden ni teori etika yang disesuaikan dalam zaman sekarang ni lah. Yelah sebab kita dah tahun 2020, takkan kita nak guna teori etika yang dah lama kan. Jadi dalam teori etika moden ni juga terbagi kepada tiga komponen kecil iaitu teori deontologi, teori hak asasi dan teori keadilan. Ya baiklah, tanpa membuang masa saya akan terangkan teori kebaikan. Teori kebaikan ni dia dihasilkan oleh Aristotle. Macam mana Aristotle boleh terfikir untuk hasilkan idea teori kebaikan ni? Dia menggunakan falsafah yang dibangunkan oleh Socrates dan Plato. Dalam teori ini juga, Aristotle dia ada huraikan macam mana manusia boleh menjalankan kehidupan sebaiknya. Dan Aristotle juga dianggap etika dan politik tu saling berkait. Yang mana etika ni mengenai kebaikan individu. Manakala politik ni dia lebih kepada pentadbiran sesebuah negara tu. Beliau juga menekankan kepentingan membangunkan kecemerlangan. Kecemerlangan tu kebaikanlah sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kelakuan yang beretika. Aristotle dia ada tegaskan kebaikan adalah sesuatu yang praktikal. Maksudnya yang boleh kita lakukan sebagai seorang manusia dan etika pula menjadikan manusia lebih baik. Dalam ni juga dia ada Aristotle dia ada 4 perspektif falsafah etika Aristotle. Pertama, kebaikan moral, kedua 4 kebaikan utama, ketiga keadilan dan keempat kemuncak kebaikan. Kebaikan moral ni dia lebih kepada kita punya kelakuan. Kita kena berkelakuan baik. Dan perspektif kedua, 4 kebaikan utama ni kebijaksanaan. Macam mana kita nak dapat kebijaksanaan tu? Kita kena ada ilmu. Kedua, kawalan kendiri. Kawalan kendiri ni dia macam mana kita nak kawal diri kita dalam sesuatu situasi tu. Yang ketiga, keberanian. Keberanian ni untuk menegakkan kebenaran tu kita kena ada keberanian. Keadilan ni lebih kepada bersikap adil, bersikap sama rata lah. Contohnya kalau kita jadi hakim, kalau keluarga kita buat salah ke, orang lain buat salah ke, kita punya hukuman tu mesti setimpal, mesti sama. Perspektif ketiga keadilan dan perspektif keempat kemuncak kebaikan. Kemuncak kebaikan ni pada pendapat saya lah, dia lebih kepada apa orang cakap tu, kita punya setiap manusia ni kita kena ada limit, kena ada had untuk buat baik tu. Tak semua tempat kita kena buat baik sama baik tau maksudnya. Dia mengikut situasi. Oh, okay. So now, so I'm Edmund. I'm going to explain the other part of this theory etika classic. Okay, so the theory theology, it comes from the word telos and logos. So for telos dia maksudnya tujuan atau akibat, dan logos dia macam sebab atau keterangan atau penjelasan. Okay, so theory ini basically dia menekankan kepada kesan, like what is the result, like what if we do something like from our perbuatan kita. Okay, like so basically theory ini menekankan sesuatu perbuatan. Okay, dan so according to this theory, like tindakan yang what we say what is bermoral. So from this theory is like if something that give us a good kesan baik, then we said that it is suatu tindakan yang dianggap bermoral jika hasil dan faedahnya membawa kebaikan kepada kita. Okay, so and the last point in this theory, dia menilai kesan baik atau buruk kepada diri atau pihak lain. Okay, and for the concept eudaimonia, dia also come from a Greek word like eudaimonism, something like that, and it's just something
Pencapaian terbaik sebagai manusia dalam berbagai aspek kepada diri sendiri, masyarakat, makhluk ciptaan Tuhan yang lain, dan alam semesta. So basically, this concept is just like the etika pengembangan diri atau etika kesempurnaan hidup. Just like that. Okay, so kita sambung dari sini, kita pergi ke aliran pemikiran teori dan teologi. Hello, nama saya Anit. Okay. Saya akan lebih explainkan aliran egoisme. Okay. Egoism tu, kataan itu bahasa dari kataan ego dan bermaksud dalam Latin bermaksud aku. So, egoism ni dia telah diasaskan oleh seorang nama Friedrich Wilhelm Nietzsche yang sebenarnya adalah satu pengkritik kuat authorism, aliran yang selebihnya sudah slide ini, dan juga banyak menentangkan kemoralan sosial. Okay. Aliran egoism seperti yang ada dalam slide ini adalah seorang individu itu harus melakukan sesuatu tindakan yang boleh memberikan kesan maksimum pada kebahagiaan dia sendiri. Maknanya orang ni banyak mementingkan diri sendiri lah daripada mementingkan orang lain. So banyak dari kesan ni ia mengenepikan kepentingan pihak lain dan sebaliknya menumpukan banyak daripada kesan-kesan tu terhadap diri dia sendiri. Kelemahan yang boleh dapati daripada aliran egoism ni antaranya ialah ia tidak mengutamakan kemurahan hati kerana banyak mengejarkan kepentingan diri sendiri. Contohnya macam kalau saya ada lebih duit lebih daripada dalam dompet tidak, dan daripada mendermakan untuk masjid ke apa, saya gunalah untuk diri sendiri. Itulah satunya contohnya egoism. Bahaya itu saya menggunakan duit itu sebagai untuk kebaikan diri saya sendiri. Dan selain itu, kelemahan egoism juga adalah peraturan yang bersifat individualistik yang menyebabkan tiada satu ukuran untuk menghakimi suatu tindakan. So contohnya sebuah hakim yang mengambil rasuah daripada orang kerana untuk diri dia sendiri dan menghakimi seseorang yang sepatutnya innocent tu lah dalam mahkamah tu dan hantar dia ke penjara macam tu lah. Contohnya egoism. Okay. Saya Tan. Hari ini saya ingin membentangkan tentang aliran utilitarianisme. Okay, so aliran ini dia diasaskan oleh Jeremy Bentham dengan John Stuart Mill lah actually. Lepas tu perkataan utilitarianisme ini berasal dari kata Latin utilis, tetapi kalau dalam Inggeris utility tapi berbau maksud bermanfaat. So apakah aliran utilitarianisme ini? So aliran ini berpegang kepada prinsip seseorang individu itu harus melakukan sesuatu tindakan yang boleh memberikan kebahagiaan atau kesan yang baik kepada bilangan orang yang paling maksimum dan tidak terhad kepada diri individu itu sendiri. So dari definisi ini saya boleh bagikan kepada dua point macam itulah. Dan yang pertama, teori ini dia actually tindakan dia dinilai adalah benar atau salah. Dia hanya dilihat daripada kesannya sahaja. Okay, so macam kalau hari ini saya mencuri wang daripada seorang orang yang kaya. Then after that saya menderma wang tersebut bagi orang yang miskin. Dari teori tersebut tindakan ini adalah benar sebab kesannya adalah bilangan orang yang beruntung adalah lebih besar daripada orang kaya yang dicuri itu. So dari teori ini tindakan tersebut boleh dianggap bermoral lah. Dan yang poin kedua, teori tersebut penting dengan jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang mengukur kesannya. So contohnya macam Ali dengan akal mereka
adalah kawan baik. Dan pada satu hari mereka sudah gaduh dan mereka tak mau kawan dengan each other. So mereka pun memutuskan persahabatannya. Tetapi kalau mereka memutuskan persahabatan ini, mereka lebih gembira. Maksudnya mereka dua-dua pihak adalah tindakan ini dapat membahagiakan kedua-dua pihak lah. So tindakan tersebut juga boleh anggap moral. Okay, so actually dia ada cara penyelesaian yang lebih baik lah. Macam mereka boleh berkomunikasi tetapi pun tidak payah memutuskan persahabatan tersebut. Oleh itu, sebagai kesimpulan, dia ada beberapa kelemahan daripada teori tersebut. Okay, yang first, teori tersebut dia telah mengabaikan aspek spiritual. Dan kedua, teori tersebut juga mengorbankan beberapa prinsip seperti prinsip keadilan dengan hak individu orang lah. Dan yang last itu seseorang punya itu kuantiti kebahagiaan adalah tidak sama dengan orang lain. So ini kebahagiaan itu sangat susah didefinisikan. Oleh itu kita should be consider tindakan dengan kesan sebelum melakukan sesuatu perkara lah. Tetapi bukan tengok kesannya sahaja. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Atijah binti Abdullah akan terangkan tentang teori etika moden. So dalam teori etika moden ni kita ada teori deontologi. Teori deontologi ni dia datang daripada perkataan Yunani iaitu deon yang bermaksud kewajipan. So untuk teori deontologi ni dia memang berkaitan dengan tugas ataupun kewajipan. Teori ni dia memang sangat menekankan lebih kepada tanggungjawab dan juga kewajipan yang seseorang tu kena buat. Dia tekankan benda tu tapi dia tak tengok pun dekat kesan daripada sesuatu perbuatan yang seseorang tu akan buat. Jadi dia tak tekankan pada kesan tu sebab untuk teori ni kewajipan yang seseorang tu buat, daripada kewajipan tu lah yang akan menunjukkan kesan baik ataupun buruk lah berdasarkan kewajipan apa yang dibuat. So dia akan tengoklah kewajipan tu kalau baik dia akan beri kesan baik lah. Kalau kewajipan tu dia buat kewajipan yang buruk dia akan beri kesan yang buruk. So macam contoh dia kan, contoh macam kewajipan kita sebagai seorang manusia, kita mestilah kena memiliki agama dan kita pun kena percaya dekat agama kita masing-masing. Jadi macam bila kita percaya dekat agama kita tu, mestilah kita akan ikut semua perintah agama kita, kita akan tak buat larangan agama kita. Jadi bila kita macam buat kewajipan percayakan agama tu kan benda yang baik kan. Jadi benda tu sebab kewajipan kita tu percaya kat agama, benda yang baik. So dia macam automatik beri kesan yang baik sebab kewajipan kita tu benda yang baik. Tapi macam mana pun teori deontologi ni dia ada juga kelemahan dia kan. Contoh dia macam sebab teori ni dia just cakap kita kena buat tanggungjawab kita. Kita kena buat kewajipan kita. Tapi dia tak spesifikkan pun macam apa kewajipan yang kita kena buat, apa tanggungjawab yang kita kena buat. Dia tak cakap pun benda tu, dia just bagi macam benda yang general. So kita yang kena, diri kita yang kena tentukan sendiri tanggungjawab apa kita nak buat, kewajipan apa kita nak buat. So benda tu depends on kita lah. Disebabkan benda tu depends on kita, kelemahan kedua yang kita boleh tengok sebab benda tu depends on kita, benda tu boleh jadi benda yang bermoral dan juga boleh jadi benda yang tidak bermoral. Sebab boleh je kan kita buat satu benda tu benda yang tak baik and dia boleh je bagi kesan yang buruk dekat kita. So pasal tu benda ni ada kelemahan sebab dia tak bagi tahu spesifik kewajipan apa yang kita nak, tanggungjawab apa yang kita nak. Kita yang kena tentukan sendiri. Lepas tu kita ada teori keadilan. Teori keadilan ni John Rawls yang terangkan, dia kata konsep sistem keadilan ni mesti kena berdasarkan macam keadilan tu sebagai satu kesaksamaan. So dekat sini John Rawls nak cakap macam semua manusia ni macam mesti kena ada
hak yang sama. Bila semua manusia ada hak yang sama, barulah benda tu kita panggil keadilan kan. So contoh dia macam semua manusia kita mesti kena ada macam kebebasan untuk kita luahkan pendapat kita sendiri, kebebasan untuk kita berfikir, kebebasan untuk kita berpolitik. So bila semua manusia ada hak yang sama, kira benda tu adil lah sebab semua orang dapat benda yang sama. Itu je daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hamidah binti Muhammad Abbas. Saya akan terangkan pasal teori etika moden yang ketiga, iaitu teori keadilan. Teori hak asasi. Teori hak asasi diperkenalkan oleh seorang ahli falsafah barat yang terkemuka, iaitu Locke, dengan konsep etika hak asasi manusia. Locke percaya kepada hak asasi manusia untuk hidup, memiliki kebebasan dan harta benda. Hak asasi manusia adalah hak bagi manusia yang dianggap asas dan penting yang tidak boleh dinafikan serta sebagai suatu yang mendasar. Tanpa hak-hak ini, kehidupan manusia akan terjejas. Manusia tidak dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya. Hak asasi merangkumi pelbagai aspek, sama ada dari segi hak fizikal seperti hak untuk hidup dan bekerja, atau dari segi hak rohani seperti hak beragama. Malaysia adalah antara negara yang mengaplikasikan hak asasi ke dalam perlembagaan pada perkara 5 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan. Terdapat pelbagai jenis hak asasi, antaranya ialah hak untuk hidup, hak pengadilan, hak untuk bersuara, hak untuk bergerak, hak beragama. Hak untuk hidup ialah hak yang menjadi asas kepada hak-hak asasi yang lain, termasuk juga hak untuk mencari sara hidup dan hak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak pengadilan ialah setiap manusia berhak akan keadilan ke atas dirinya. Setiap manusia berhak diadili dengan saksama tanpa prejudis. Yang ketiga, hak untuk bersuara. Manusia berhak bersuara untuk menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara. Tidak ada sesiapa yang boleh menafikan hak tersebut walaupun salah sekalipun. Yang keempat, hak beragama. Bebas untuk anuti apa-apa agama yang manusia mahu. Tapi ini tidak mutlak bagi penganut agama Islam. Kita tahu kita sebagai rakyat Malaysia, kita merupakan negara yang terdapat rakyatnya berbilang kaum dan agama, dan kita masih dapat hidup di suasana yang aman dan damai kerana hak ini dipandang tinggi oleh perlembagaan kita. Yang kelima, hak untuk bergerak, bebas bergerak ke mana sahaja yang manusia mahu. Tetapi hak ini diperkawalkan oleh kerajaan sekarang kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP kerana wabak COVID-19 yang kini bertular di Malaysia di gelombang kedua ini. Jadi patuhilah undang-undang negara, duduklah di rumah. Okay, jadi berbalik kepada tajuk kita hari ini, iaitu teori-teori etika. Kita dah sampai ke penghujungnya. Kesimpulannya, teori etika dapat membantu kehidupan manusia dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan dilema etika, membantu dalam proses membuat sesuatu keputusan, mengenal pasti tanggungjawab etika. Tanpa teori etika, manusia akan menghadap masalah dalam menyelesaikan sesebuah masalah yang menyaitkan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, teori etika juga mengajar seseorang itu sentiasa melakukan sesuatu perbuatan yang dapat memanfaatkan diri sendiri dan juga orang lain, di mana tidak boleh mementingkan diri sendiri. Contohnya yang kita boleh ambil sekarang ni adalah panik buying yang dilakukan oleh rakyat Malaysia apabila ditularkan yang berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan oleh Perdana Menteri kita, di mana panik buying ini akan mudaratkan segolongan rakyat Malaysia yang tidak dapat membeli barang keperluan harian yang mereka memerlukan. Tapi orang setengah rakyat lain dapat mengumpul makanan keperluan untuk sebulan, untuk 2 bulan. Tapi ada rakyat Malaysia, setengah rakyat Malaysia yang tak dapat nak beli even untuk nak makan untuk hari ni. So
kita boleh simpulkan yang semua manusia perlu pandai tinggi pada teori etika ini. Sekian, terima kasih. Okay, sekian terima kasih daripada grup 2. So harap-harap video ni dapat membantu korang dalam Kahoot nanti. Jawab betul lah, okay. Okay, so harap semua orang okay di rumah, tak keluar mana-mana sebab lockdown ni. Okay. Assalamualaikum dan itu je lah daripada kami. Sekian.